Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke rancangan podcast kami yang ke-10. Apa Pulau. khabar? Tu macam cakap. Okey. Okey. Yes. Apa khabar Barin? Baik, Alhamdulillah, syukur. Kau macam? Okey Nak tarawih? Eh, Aku Terawih. okey. Terawih lat-lat. Mata pun kelat. Buka apa ni hari? Buka apa ni hari? Buka apa nyari? Nyari banyak buka. Mi apa tu, ramen, anak-anak aku lah dengan apa, isteri aku, tapi aku makan barang apa, makanan Jepun lah. Aku order ni dari Wah, kencang. sushi tu semua lah. Kencang. Apa yang Aku kencang? makan kacang pul. Kau makan Kacang apa? pul aku. Kacang Kacang pul. pul. Baik kacang pul. Adik aku hantar. Sayang juga abang Pakai dia. pakai delivery. Bagus, bagus. Macam Apa khabar pada pendengar semua? Semua bagus puasa? apa khabar semuanya? Bagus mudah-mudahan sihat walafiat Alhamdulillah. semuanya. InsyaAllah. Ah, InsyaAllah. InsyaAllah. Semoga semuanya berpuasa dengan baik lah. Kita tinggal lagi berapa hari lagi? 4 hari aja. Saturday is the Habis last macam one mana? Ya. Puasa macam mana? Kurus tak badan? Tapi kau memang kurus lah Sama juga. Tak ada dah. Sama Aku juga. dah lose weight sebenarnya. Ha. Tapi memang target aku lah. Pasal aku dalam seminggu 4 hari aku akan pergi jogging. Hmm. Jogging. Dah penat Mhm. kan, balik rumah 6 lebih, mandi. Wah best. Tunggu waktu berbuka. So itulah target aku, Wah. memang nak hilangkan kuruskan badan sikit. Wah. Yalah, sebelum puasa memang naik sikit badan. Naik sikit So badan this is ni masa-masanya untuk aku inilah cuba sihatkan badan sikit. Tapi Jangan, hari-hari biasa tu memang maksudnya apa tu? hari-hari biasa memang tak kuat makan Aku memang tak kuat makan. Aku kan macam prince gitu, makan sikit-sikit je. Feeling perasan. So apa ni nak dekat raya ni macam mana Farin? Apa perasaan kau nak beraya ni, time waktu CB lagi ni, tak boleh ke sana, tak boleh ke sini, duduk rumah je makan. Macam Duduk okey. duduk je lah kat rumah makan. Aku yang the last episode tu aku cakap tak beli kuih kan. Aku Habis at kali tak last beli dia. Aku at last beli kuih. Tapi kuih apa tau, kuih factory jugalah dekat ni apa ni, Fair Price. Aku suruh Uh-uh. isteri aku belilah kuih kuih tart ke kuih apa coklat oi rembat je lah nanti. Kenapa tak beli daripada home based business? Kasih support. Home based business lain punya. Itu tapak kuda aku beli. Ya. Buat apa kau nak beli dekat company-company ni, semua dia orang dah kaya. Belilah dengan orang-orang yang berjualan di rumah ni kan, kasih dia orang support sikit. Nak bulan puasa ni tengah CB, tak boleh ke sana ke sini. Ah, Ada yang kerja kurang, jadi inilah masanya kita memberikan sedikit support. sedikit support untuk home based business ya. Tahu yang macam Ya. kuih-kuih ni kau tahu kan pasal yang Hmm. apa tepung pun dah nak habis. Ya, Dia aku dengar kawan aku supplier pun sama. kata, Nak cari tepung kurang susah. Ada lah tapi nak kena cari. Lagi satu nak cari kontainer-kontainer taruh kuih ni, hmm, bagi kawan aku satu ni, dia buat kuih-kuih kat rumah kan, hmm, hmm, jual hmm, sikit. hmm, Dia pun susah lah cari benda ni. Tapi dapat juga lagi satu, apa tau? hmm, Dia orang susah nak cari hmm. vanilla essence. Tak kenapa entah. Ya. Vanilla Essence very popular. Tapi Ya, terpaksa betul pakai betul brand betul. lain lah. Selalunya brand apa lelaki merah Oh, Kau tahu kan? bukan lelaki itu. Aku tahu lah, aku tahu. Itu brand itu brand. Ah, Uh, Gunakanlah brand lelaki itu. Lelaki ini ya. lelaki merah tu. Lelaki merah. Buruk penyanyi. Jadi Tak sedap. jadi jadi yang itu yang tepung tu memang shortage from the kedai tu semua. Itulah yang isteri Ah, aku cakap when she pass by yang kedai yang jual-jual apa barang-barang keperluan untuk baking tu semua. A lot of people queuing from there lah, apa kedai tu.
So ada jugalah dalam apa tu uh, Facebook post tu semua Yalah. tepung ni dah nak habis. Jadi kalau yang apa ni katakan blessing in disguise, remember yang diorang waktu home based business Hmm. suspended temporarily, Hmm. banyak yang dah beli barang kan, diorang dah beli barang Yes. nak jual. Hmm. Mungkin now is a blessing because diorang dah ada dah semua. So they can just continue buat diorang punya business. So in a way adalah juga blessing in disguise. Segala-galanya yang terjadi ni selalunya ada hikmahnya. Hmm. Tapi kenapa? Ya? Betul tak? Ya, betul. Ada hikmahnya. Jadi Betul. jadi hikmahnya Dah beli jadi syarahan pula. hikmahnya tepung tak, kalau dah tak ada tu dah macam mana tu. Jadi kita, yalah, siapa yang ada supply yang banyak-banyak tu bolehlah post dekat Facebook ke, letak yang apa, siapa yang perlu tepung bolehlah jual beli ke apa kan. Cakap pasal Mm-mm. yang beli jual tu, kau ingat tak apa yang kat dalam Facebook juga, semua dalam Facebook lah kita banyak baca Mm. kan. Sampai satu orang ni pak cik ke siapa order apa kerepek keropok Mm-mm. Mm-mm. sampai 70 kotak. Oh ya 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 ya. Aku nampak. Oversupply. Tak, dia teroverbeli. Instead of 7 packets, dia terbeli 7 kotak. Ya, So banyak. Ya. ya, harga pun ada banyak orang yalah buat bising. Ada yang Mm-mm. tak agree with the price that he put, but itu hak masing-masing lah kan. Kita pun tak tahu apa nak Aku cakap. pun Hmm. bila aku terbaca dalam hati aku, Tanta bedik tak. Tapi orang husnuzon. Fikir-fikir tak baiklah. Sesama bangsa ingat macam tu. Tak bagus. Jangan ingat macam tu. Ya, Betul kalau tak? nak support. Betul tak? Betul. Ya, tapi minggu ni macam banyak benda terjadi Hmm. macam this week memang aku perasan let's say past 1 week Hmm. macam-macam benda yang terjadi Hmm. yang paling menyedihkan itulah yang apa tu yang kalau kau ada baca, I'm sure kau ada baca yang pasal murder dekat Punggol time orang tengah jogging tu. Ah. Kucing kau panggil pula tu. Dia agree dengan aku. Kucing aku ni. Dia memang agree. Dia malam-malam memang gitu, berbual seorang. Oh gitu. Dia Jangan ada benda kat belakang-belakang tu Tapi bulan puasa dah lah kena ikat lah. Lagi 4 hari keluar lah dia orang. cucu Ya, cicit so pula. apa ni? Itulah apa ni yang yalah memang amat menyedihkan pasal yang lelaki Cina tu yang pergi jogging tiba-tiba dah nak jadi sebabnya kan dia bunuh. Pada aku memang sedih lah, kesian. Ya, sedih, kesian. Tu lah. Kucing aku ni pun kata ya, memang betul. Dia sensitif lah benda ni kucing kau. Itulah. Jadi yang jadi kekhawatiran tu kalau kita yalah macam jogging malam-malam macam gini pun, tempat yang deserted, apa, senyap, tempat tu pun Ya. boleh jadi berbahaya juga sekarang ni kan. Kita pun nak kena, orang kata apa, safety first lah. Betul. Kalau boleh pun jogging beramai-ramai lah, ajak partner. Tapi Tak boleh. ramai-ramai around sekarang ni punya time dah memang tak boleh Tak boleh. lah. So, the best jogging siang hari. Macam aku, 5 lebih kan dah tak panas. Tapi kalau aku Betul. jogging memang ramai lah. Kadang baring aku Hmm. fed up juga tau. Macam aku nak jogging Hmm. ramai habis yang ada bawa anjing. Tak kisahlah nak bawa anjing. Aku pun memang sayang binatang kan. Tapi betul. Tapi ramai. Melayu tak ramai lah. Aku rasa dalam beratus-ratus ke beribu aku tengok aku seorang je Melayu. Pukul 5 lebih lah, tak tahulah. Jadi mungkin ada Melayu-Melayu yang jogging lepas buka kan. Which is okay, tapi kalau boleh, kalau lah waktu malam ni kalau dah terjadi insiden macam ini lagi bagus jogging siang hari. Siang Jogging hari, betul. bidik-bidik je. Ya, sikit-sikit je. Jadi bila buka makan tu jangan terlalu gelojoh. Makan sikit-sikit. Jadi kita gunakan bulan puasa ni selain daripada beribadah, kita juga gunakan bulan puasa untuk menguruskan badan, menyihatkan badan. Kalau yang merokok tu kan
Nak kurangkan ke nak berhenti ke, itu terpulang masing-masing lah kan. Kita tak we don't discriminate smokers. Smokers are welcome to listen to our program. Ya, kejap. Cuk. Bini aku Cuk. tengah cuci jamban. Boleh dengar. Kau dengar Flush, kan? Kau dengar kan? Bukan. Dia Dengar. cuci bilik air punya ni. Apa? Oh, Kucing berak. tai kucing. Tu pasal diorang kalau dah berak, diorang buat bising. Mm-mm. Aku dah Aku ada berak. beli Dia cakap itu. Aku ada beli something new untuk berak. Nanti aku tunjuk kau gambar. Baju butterfly, babe. Biasa lah. Tengok. Dia kata, kenapa kau cuci aku punya? Okay, tadi kita stop kat mana? Kasih badan kurus. Okay. Okay. Ya, so kalau bulan puasa ni nak jogging pada pendengar, kalau I'm sure memang ada orang-orang kita yang conscious, because bila aku pergi gym banyak juga orang-orang kita yang prihatin tentang kesihatan. Mereka juga, in fact, banyak orang-orang kita yang, especially the men, diorang banyak angkat-angkat berat ni semua. Aku tak, aku kalau pergi aku setakat lari-lari, anak-anak aja, budak-budak punya benda aku buat. Macam berat-berat tak, malu. Aku malu. Tak apa lah, letak yang satu layer je. Yang berat Tak tu. lah, segan aku. Aku pergi seorang aja. Diorang pergi berkawan, aku pergi seorang aja. Jadi aku pergi seorang, aku buatlah yang anak-anak punya kan. So asal kau nak memang malu? penting. Buat aja lah. Malu lah seorang aja, tak pandai lagi. Aku setakat begitu je. Jadi pada aku memang penting tau. Kita bulan puasa ni is the best time to reset our body. Reset kita punya badan. Jadi we are more healthy lah. Jangan gunakan bulan puasa ni puasa, lepas tu bila waktu buka makan macam ada kenduri. Makan sikit-sikit sudah. So itulah balik kepada yang pasal yang lelaki yang dibunuh di Punggol tu. Aku harap yalah, semoga family dia kuat lah walaupun mereka tak dengar tapi ya kita doakan, kita sesama manusia, tak kira apa bangsa pun, we still have to offer our sympathy send condolences. Kita doakan yang terbaik. Semoga this selamat. jadi pengajaran kepada semua orang lah. Okay, bila jogging malam tu janganlah seorang-seorang kalau boleh lah. Betul. Kalau boleh pergi tempat yang crowd, tak kata betul, crowded betul, lah, betul. yang well lit. Yes, janganlah masuk park-park ni semua. Seram. Seram. Jadi kalau bulan puasa, kalau nak jogging bulan puasa nak dekat habis kan. Apa dia? Bulan puasa nak habis. Jadi setan-setan banyak keluar time tu, gelap-gelap. Jadi jangan jogging malam. Kalau nak jogging dekat ini apa ni, kalau dah jogging tu macam dah nak rehat, jalan pelan-pelan nak balik tu, pakailah mask Betul. Jangan Caku, jangan yang macam apa yang tempoh hari tu pasal sovereign tu. Perempuan gila tu. Gila dia. Gila ke tidak? Ni baru-baru aku tanya ni. Baru-baru ni hari ni punya surat khabar ke apa apa dia cakap? Tukar lawyer tau sekarang ni. Tak, aku tanya kau, dia betul-betul ke otak tak betul? I don't think so lah. She always think of that way lah. Think of herself sovereign, above the law, everything lah. Dia kalau boleh masuk kat dalam nanti baru dia tahulah siapa yang sovereign. Dia akan sekarang ni dekat court, even the court, inside the court, dia pun boleh sovereign also. Her attitude is like that lah. Tapi tunggu je lah masanya kalau dia dah masuk kat dalam tu kan. She will know siapa yang sovereign nanti. Orang macam ni harus masuk dalam biar dia tahu langit tinggi rendah. Dia terlalu ego tau. You know? Dia terlalu ego tu dah terlalu kuat. Sampaikan dia ingat dia tu yalah sovereign, dia ingat dia tu siapa. Macam yang ni semualah agaknya yang Kak Robertson Key ni yang baru-baru ni. Alamak, aku cakap dengan kau, aku baca, darah aku naik sih. Aku tengok orang kita, maksudnya orang Singapura biasa-biasa semua kena saman sana sini, saman sini. Mak Saleh ni semua akan main kencang lagi. Bukan aku, I have nothing against Mak Saleh, seriously. Waktu aku dulu terbang jadi pramugara, they are fantastic passengers, seriously. Aku suka serve diorang, dia orang baik, dia orang very nice. Tapi bila aku baca ni, I think
masalah-masalah yang kat Singapura ni, yang bahasa yang dia tinggal sini, Mm-mm. diorang ni dah terlalu besar kepala tau. Pada aku lah, pada pandangan aku. Pada pandangan Ya, kau apa? pada pandangan aku, yalah, dia expat. Some of them are expats. Tempat-tempat yang pusat-pusat bandar ni semua, kebanyakannya yang tinggal tu semua expats semua. So you Hmm. know lah, I think one part of it, kalau orang duduk kat rumah pun orang macam gelisah. So I think they need to go out or what Tapi orang dapat Okay. tahu yang kedai-kedai tu dah buka tu, itu time lah dia panggil-panggil kawan dia ke apa kan, duduk-duduk kat sana. Itu yang jadi masalah tu. Dah lah tak pakai Oh, jadi mask. jadi diorang risau gelisah kat rumah. Habis kita ni apa? Tu Tak pasal gelisah. lah. Itu pasal Aku lah. lagi gelisah, babe. Itu pasal lah. Ah. Jadi for them is like macam tak ada apa-apa lah. Macam nak katakan for us is like we think like they are like sovereign type of thing of a person. Aku kalau tengok diorang, aku tak ada feel macam diorang what do you call that? I don't see them bila macam kat Singapore ni, kalau aku nampak diorang, I don't see them as above me, you know. I think Hmm. they are just equals. Hmm. Tapi memang setengah-setengah masyarakat Singapura ni, diorang have this colonized mindset tau. Because kita dulu Hmm. kan ada in the British colony. So Hmm. Mat Salleh ni macam besar. To Hmm. me, Hmm. pada aku tak heran. Pada aku, we are equals. In fact, Asians are rising, in fact, you know. Hmm. Kau tengok China, you know, dia punya Yeah. ekonomi dia orang betapa punya kuat sekarang. Yeah. Walaupun ada yang mengatakan yang sekarang a little bit stagnant, tapi tetap they are the second largest world economy Yeah. in the world, you know. Yeah. Yeah, so pada aku also pihak authorities have to Hmm. be a bit firm lah. To Yeah. me, pada aku bila aku tengok tu Yes, betul. kau rasa tak macam aku rasa macam authority not firm enough, ataupun mungkin aku cakap ni aku tak tahu betul ke tak betul lah masa dia orang tengok masalah dia orang tutup sebelah mata, because they don't know how to approach, or they have this intimidation macam Intimidation, yang yes. authority ni rasa macam intimidated to Yeah. approach. Tapi kalau orang lokal kau main lagi besar kepala. Yang buat kalau aku baca tu aku kalau marah tu local, lah. yes sir, yes sir. Exactly. Tapi yang ini dalam satu kenyataan dalam Facebook by our minister, Mr. Masagos Zulkifli, dia pun ada kasih terangan, penjelasan untuk kita semua that kita kena patuh pada undang-undang untuk COVID-19 kita ni sekarang ni lah. So kalau ada nampak macam offenders yang melanggar undang-undang ni semua kan, jangan ambil gambar lepas tu post dekat Facebook ke kat social media. Just report it through One Service app. Kat One Service app ni just report pada dorang, and then they will take some actions lah from there lah. Tapi wallahualam lah, kita tak tahu kan dorang buat action yang macam mana kan. Tapi walau bagaimanapun, if you take that picture or something like that, put in One Service app, letakkan apa keterangan lanjut everything, then letakkan gambar, dah, that's it. Jangan. Tapi kau tahu tak, shaming people online, aku tak kata kita encourage lah, tapi it's a instinct tau. Human nature macam nampak, you know, ada yang kepo ambil itu. Kepo tu memang betul pada aku kepo, tapi at the same time, because of some of these kepo people, something is being done, some explanation is given pada aku. Correct. So in a way ada good and bad juga, because it's just not a Singapore problem though. The whole world, kalau kau pergi online macam-macam, all these vigilantes they are around, so it's normal. So in a way bagus jugalah ada orang kepo inverted comma, because betul. at least now benda ni diorang dapat huraikan, and orang-orang yang pergi sini yang besar kepala ni semua dah tak boleh besar kepala, because now they're going to be more strict. So pada aku, padan muka. Yeah. It's a good way lah. Some are bad ways, some are good ways that can be done lah from there. It's complex lah. It's a very complex issue. Also, it also depends on how we see things lah. Aku not saying aku against this, but to me is to be fair to all people living in this country. Jangan lokal macam gini. Walaupun orang cakap this is just your perception, tapi kalau tak ada angin, takkan pokok akan bergoyang. Betul tak? Like macam baru-baru ni pun pasal apa, Chinese funeral pun jadi satu masalah.
people are buat comparing that Malay funeral below 10. Then sekarang ni kita nampak posting-posting yang dekat dalam Facebook pun mengatakan Chinese funeral more than 10. It's like macam orang kebanyakannya ada orang kata lah is seberat sebelah, and then government doesn't take seriously on these regulations, rules and regulation. But I don't know lah, macam mana pendapat kau? Okay, pada pendapat aku lah it's not a question of apa bangsa ataupun berapa numbernya. It's just a matter of laying the rules fair and square untuk semua. Walaupun okay, memang ada orang cakap ni kan kematian, which I understand. Yeah. Kita orang tengah bersedih, kita pun Respect. harus bersimpati, Yeah, betul tak? we We have to respect. respect. Kita tinggal di negeri Singapura ni, kita harus menghormati. Yeah. Itu aku faham. Tapi yang macam satu orang ni, dia bukan question about kenapa gini-gini. Dia nak tanya, so what is the real rule now? So sekarang kalau macam kalau katakan orang Islam yang ke orang Hindu ke apa ke, macam mana? So people lah basically I think ya budak tu dia tanya, dia nak tahu. So what is the rule actually? Dia bukan kata Cina boleh tak Cina. Ada yang bukan itu maksudnya. Tapi ada juga aku baca komen-komen, it's not nice lah. And it comes from all races. Cina ke Melayu, semua sama, semua kata mengata, which I don't encourage. Tapi to be honest, aku pun kadang baca geram and sometimes I get into it. But aku kalau get into it, bukan aku nak defend mana-mana pihak defend tidak. Aku just neutral. Aku tak akan no. Aku punya question bukan tentang bangsa, agama atau apa. Aku punya question about the rules je. Itu je. Tapi bila aku tengok bangsa macam some comments macam bangsa lain dah start menghina agama ke orang kita, itu start aku akan jawab. Tapi not to be on the same level as them. It's just to explain to them. Not to tapi be so offensive lah. Tapi because mulut aku I can go to the extreme punya kurang ajar, tapi aku try to control because aku ada sikit malas lah sekarang nak bergaduh-bergaduh kan. Dah tua ni kan. Tak tua sangat lah. Engkau yang lagi tua lah. Tua pun young at heart jugalah. Tapi kita aku tak tua sangat. Jangan marah. Aku tak tua sangat engkau. Tak nak kalah. Habis yalah, yang pasal ni semua jangan, I mean this type of thing, yalah, we have to be neutral lah on this part because it's a COVID-19 time kan. So these rules can be complicated at sometimes lah. Make us confused, banyak pertanyaan, curious, then banyak-banyak masalah akan timbul lah because of this COVID-19. So it really make us uncomfortable at sometimes lah. Itu yang membuat kita yang macam-macamnya posting everything. Kenapa dia ni boleh, kenapa dia ni tak boleh? Kita maybe cara dia post tu macam she can do. I think the person could have phrased it better. Betul. Kalau dia phrase it better, dia tak akan offend other races. Yes. So when you say something, when you have a question, especially if it is a sensitive issue, hati-hati bila berkata. Jangan kita bertanya tanpa menyinggung perasaan bangsa lain. Bangsa lain atau bangsa kita sendiri. Betul. You know what I mean? Just be careful with how you say it, because kita boleh tanya tak salah, cuma jangan sampai menyinggung bangsa lain. Kita sebagai, aku believe you want to answer, be intelligent in your response. Maksudnya respond and focus on their response. Jangan fokus pada orang yang, for example macam kau mengutuk aku, bangsa aku lah taruh aku akan analyze engkau punya words, not you. Which many people, tak kira bangsa apa, Melayu ke, Cina ke, India ke, sometimes diorang terlalu marah, they tend to go on the offensive. Diorang mengutuk, jadi you stop to the same level. What's the point? Jangan. Kita orang Islam, kita Singapura, Melayu ni kebanyakannya Muslim. Kita harus berhemah juga. We have to be intelligent and we have to control our urge to be what you call the offense, to be at on their level, Kalau dia kata
example Melayu gini, kita jangan pula mengata, oh kau pula kau gini. Kita jangan cakap macam tu. Oh, itu No, dah yeah. memarakkan api tu. No, itu dah you are going to their level already. Yeah, We don't yeah, do yeah, that. yeah. Ya, pada akulah. So pada para pendengar, kalau anda baca message yang menghina ke apa kan, relax. You want to respond, you respond to the message but in an intelligent way supaya orang tu akan terdiri macam what do you call that, macam Tersentak. terdiam sekejap, macam tersentak, macam difikir. Hmm. Jadi daripada engkau, kalau dia kata engkau, maaf kalau dia kata engkau Melayu babi, example, jangan pula kau pula balas dengan cara engkau babi. Tak bagus. Betul. No, that's not the correct way. Kita orang Islam, kita tahu, lagi-lagi ni bulan puasa is the opportunity for us to control ourselves. Yes, Yeah, it's correct. not easy. Memang saya faham. Memang saya pula bila masa aku bersaya dengan kau. Memang aku faham. Aku faham perasaan marah, tapi calm ourselves down, mengucap, lepas tu kau fikir. Kalau rasa worth it, jawab. Kalau rasa waste of time, Waste of don't time. bother. Yeah, correct. It will not hurt you, because you know why? Show them who is the bigger person. Pada akulah. Ya. Tapi kesian-kesian jugalah yang macam kat dalam Facebook jugalah. Ni semua pasal Facebook lah, social media lah. Facebook can be good and toxic. Go on. About the video. Kau nampak tak yang video yang Bangla exercise kat situ? Tak nampak, tapi aku nampak yang diorang ramai-ramai nak cari makan. Oh yeah. That one also is one of the example yang macam apa orang kata, report that the Bangla tak nak get better, want to stay there for a while. Is it true? I wonder. But I'm not sure. I mean, kalau aku cakap kau terus terang, kalau aku diorang aku dah dijaminkan sihat kan. Yeah. Aku sihat free from COVID. Yeah. Tapi I will find, tapi I'm getting money but I'm not working. Syok kan? Syok juga kan? Yeah. I don't know. It's very hard because you have to see from different point of view. So pandangan diorang lain, pandangan kita lain. Yeah, So betul. it's a very complex issue lah. Tapi authorities have to be reactive, not proactive. So far pada aku, what's happening in Singapore kebanyakannya pihak atasan diorang very proactive. They are not proactive. What am I saying? No. They are reactive. They are not proactive. Ya, aku terbalik. Aku cakap. That means they should have far. They should look far, not just look near. Don't be so concerned about the gold standard bullshit. You know? Pada aku lah. Ya, nak jadi number one selalulah. No need lah. Tak important lah. Yang penting rakyat selamat. Yes. Hidup sihat. Yeah. You know, just focus on getting better and be proactive, not reactive. Dah ada masalah baru nak solve. Before the problem comes, think far. You know, if I'm paid, if I'm paid a lot, I probably will sit down and think. Entahlah, susah aku cakap. Yalah, aku kan. tak salahkan siapa lah kan. Sebab disebabkan COVID-19 ni, like what I say, make people confused. Jadi kita ni macam, you know, macam even as a, jangan cakap the whole country, even as a family unit pun kadang-kadang problem kat rumah kan. This COVID betul-betul irritating Family pun kadang-kadang affected. Maksudnya in a good or bad way lah. Kalau good mungkin diorang realise, oh it's good to be together. Tapi kalau bad, bangsa yang diorang ada problem before this, mungkin bila diorang duduk rumah, the problem become worsen. So it's a very, very, very this COVID is really a bane, you know, on the side. Don't you think so? Ya, betul. Ya. Asal kau terdiam? Tak ada. Nak cepat-cepat lah COVID circuit betul. breaker ni habis cepat. So tak ada masalah lah ni macam terjadi kan. Jadi itu yang aku buat terdiam sedikit tadi tu. Yelah, macam kau kau ada business. Aku kerja dengan I'm working, you see. So bos-bos aku semua, to be honest, bos-bos aku perangai ada sikit hanat lah jugalah. Maaf cakap lah. Dia ingat aku kat rumah goyang kaki. Padahal aku ada banyak kerja sih. Kerja aku buat kat rumah. Tapi macam they think probably we are shaking legs at home. Aku punya boss sendiri lah pada aku lah. So whatever lah, malah aku nak layan. Lipat kotak pun jadi isu lah Lipat kotak, buat kotak, angkat kotak kat rumah banyak babe. Lain kali sumbatkan dia dalam kotak sekali lah.
Sumbat buang kat laut. buang kat, buang kat laut atau apa tau, atau hantar dia dekat negeri mana kan, padang pasir ke Sahara Desert pun boleh. Jadi Exactly. yalah, jadi walau apa pun kita letak tu semua dan pandangan ke hadapan, kita buat masa ni hari raya pun nak dekat kan. Memandangkan circuit breaker, kita umat Islam Singapura kena bijak, play around with it, betul tak? Betul, betul, betul. So inilah mungkin tahun ni mana tahu Ramadan kita diberi lebih banyak peluang untuk beribadah, ya, kerana waktu biasa mungkin banyak distraction seperti shopping, bazar dan sebagainya. Itu masa yang last few years yang Ya, kita betul, 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 pernah betul. inilah. Tapi ni sekarang ni dah nak katakan special lah because of COVID-19 kan. We sit, duduk kat dalam rumah, everything, mengeratkan silaturahim. There's one big advantage lah in bulan Ramadan ni lah. Ya, betul, betul. Mungkin yalah, ini sesuatu yang pada aku akan menjadi dalam sejarah hidup kita. Kita mungkin ya memang sedih lah tak dapat pergi shopping ke apa ke, tapi yalah, this year maybe memang digalakkan untuk kita fokus on other aspects of bulan Ramadan, Ya, you know. Kita masih banyak masa lagi, lagi 4 hari lagi, masih boleh melipat gandakan lagi pahala kita, pahala kita, ya, betul tak? Lailatul Ya, Qadar, dan malam-malam yang terakhir kan. Okay, sekarang aku nak share dengan korang semua, para pendengar-pendengar sekarang ni, tentang kebajikan di bulan Ramadan. Kita berlomba-lomba lah berbuat kebajikan di bulan Ramadan untuk menjadi orang yang paling dicintai dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi aku ada maklumat yang boleh kita kongsi dari Encik Muhammad Khair. Dia adalah seorang admin di dalam Halal Cafe and Restaurants in Singapore, di dalam Facebook page-nya. Kenal kan Cik Muhammad Khair kan? Dia very popular lah di antara golongan-golongan masyarakat Islam di Singapura lah. Jadi untuk kenalkan Muhammad Khair ni, kita ada satu maklumat berlomba-lomba berbuat kebajikan di bulan Ramadan untuk menjadi orang yang paling dicintai di Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini ada sikit peluang untuk projek Fund a Hand Sanitizer. Ini satu inisiatif dari PPIS dan also dari Suci Halal Avenue lah. Okay, apa itu projek Fund a Hand Sanitizer? Okay, ini untuk membantu dua golongan yang para petugas essential services, barisan hadapan, sukarelawan, pekerja asing termasuk dari Malaysia yang terkandas sekarang ni, dan golongan warga senja berkeperluan khas dan sebagainya. Yang golongan yang kedua pula, para beneficiary atau penerima bantuan dari PPIS melalui pelbagai program pembangunan keluarga, sosial dan pendidikan, termasuk mereka-mereka yang menerima bantuan kewangan melalui pelbagai skim kendalian pusat-pusat PPIS. Okey, macam mana untuk memberikan sokongan? Okey, sokongan kaum muslimin dan muslimat, seperti pendengar-pendengar kita semua, boleh bermula dengan setakat pembelian bagi satu unit atau tube hand sanitizer berharga $3.90 atau pembelian satu bundle 10 unit bernilai $39. Atau mungkin kalau ada rezeki lebih, nak beli lebih daripada itu pun silakanlah, dialu-alukan jugalah.
Jadi setiap sokongan yang diberikan oleh kaum muslimin dan muslimat yang sekarang ni mendengar ni, tidak kira besar atau kecil, amat sangat dihargailah. Setiap pengagihan kepada golongan-golongan terbabit akan disiarkan dalam lelaman media sosial, insyaAllah. Jadi untuk menyokong dan membuat sumbangan terhadap projek Fund a Hand Sanitizer ini, boleh sila hubungi talian berikut. Okey, taliannya 6842 8160. Saya repeat lagi 6842 8160. Dan ada WhatsApp. WhatsApp lagi senang. Kalau nak berurusan, boleh ke nombor 8298 4667. Saya ulangi lagi 8298 4667. Atau boleh terus ke lelaman berikut untuk membuat sumbangan secara langsung terhadap projek Fund a Hand Sanitizer. Itu linknya nanti saya akan letak ke dalam Facebook page. Nanti anda semua akan lusurilah di dalam Facebook page kami. Tu Macam Cakap Okey. Baiklah, kita sudah berada di penghujung rancangan di episod 10 Tu Macam Cakap Okey. Cakap okey. Ya, jadi kepada pendengar-pendengar kami semua, kami berdua ingin menyusun 10 jari. Maaf zahir dan batin. Semoga apa yang salah silap kami di dalam podcast episod-episod yang sebelum-sebelumnya, Lepas-lepas ni, ya, jika ada salah silap, harap maafkan. jadi harap-harap teruskanlah memberi kami sokongan. Sekali lagi saya ingin mengatakan yang kita ni bukan selebriti, kita orang biasa-biasa je. Okey, itu mesti cakap. Jadi orang tak tanya lagi. Okay, anyway, so harap-harap anda bolehlah terus memberikan kami sokongan. Kami sangat mengharapkan sokongan anda. Alhamdulillah, nombornya semakin naik. Semakin ramai pendengar-pendengar kami, dan kami harap anda boleh spread the words to let more people know about our podcast lah. Okay, dijamin tak ada benda-benda yang lucah-lucah lah. Setakat begitu-gitu je. InsyaAllah. InsyaAllah ya. Harap kalau ada apa cadangan, DM kami lah, private message kami, kalau ada ideas ataupun apa yang perlu kami improve semua, we accept it. We are still learning. Kita masih belajar lagi. Jadi pandangan anda sangat kami hargai. Pandangan dan sokongan anda memang kami hargai. Ya. Atau ada topik-topik yang nak ketengahkan tu, ada idea tu pun boleh kongsi sekali. Kita boleh ceritakan, kongsi sekali kat dalam podcast kami. Ya, jadi betul. kita sudah di dalam penghujung bulan Ramadan ni. Jadi hari raya kita tak berpodcast ni Mak Nur. Jadi kita cuti seminggu lah. Cuti seminggu. Jadi kita ingin mengucapkan selamat hari raya, selamat hari raya, Fitri, maaf zahir dan batin. Selamat mendengar lagi. Bye bye. Bye. Kata tutup.